الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan, dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh AJK Masjid, muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi umur yang panjang kepada kita, masih lagi diberikan kesihatan yang baik kepada kita, supaya dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah tajuk yang ingin dibentangkan pada malam ini adalah bagaimana membentuk anak-anak yang soleh. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ma as'adal buyut allati tubna 'ala al-iman wal 'amal salih. Alangkah bahagianya rumah tangga yang dibina di atas iman dan amal soleh. Suami seorang yang baik, seorang yang soleh, seorang yang bertakwa. Isteri seorang yang baik, seorang yang soleh, seorang yang solihah, dan seorang yang bertakwa. Anak-anak kesemuanya memahami agama. Ini maknanya rumah ini merupakan rumah tangga yang paling bahagia. Innaha la ahabbul buyuti ila Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan rumah yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahiya buyutun muhibbatun li rabbiha wa rasuliha. Ia merupakan rumah yang cintakan Allah dan cintakan Rasulnya. Buyutun syakiratun hamidah. Rumah yang sentiasa bersyukur, rumah yang sentiasa mengucapkan alhamdulillah. Mustaghfiratun taibah. Rumah yang sentiasa istighfar kepada Tuhannya, dan rumah yang sentiasa bertaubat, rumah tangga yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali rabbiha mumtasilah, dan sentiasa melaksanakan segala suruhan Tuhannya. Wali kitabi rabbiha taliyah, dan sentiasa membaca Al-Quran. Fahum fi jannatin ajilatin atirah. Mereka itu berada di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan, syurga dunia. Kan maknanya dia sebenarnya kita ni ada dua syurga. Yang pertama syurga dunia, yang kedua syurga akhirat. Wahya jannatul iman, maknanya syurga iman itu dipanggil syurga dunia. Maknanya suaminya orang yang mengerjakan suruhan Tuhannya, isterinya merupakan orang yang mengerjakan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kesemuanya patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil mereka berada di dalam syurga iman. Fal mu'minu lahu jannatan. Orang mukmin dia ada dua syurga. La yadkhulus saniyata illam yadkhul al-ula. Dia tidak boleh masuk ke syurga yang kedua di akhirat sekiranya dia tidak masuk ke syurga yang pertama di dunia. Wa fi zalika yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yang demikian itu Ibnu Taimiyah pernah berkata, inna fid dunya jannatan. Di dunia ini ada syurganya. Man lam yadkhulha, siapa tak masuk ke dalam syurga dunia, lam yadkhul jannatal akhirah, maka dia tidak boleh masuk ke dalam syurga akhirat. Qalu, mereka bertanya, wa ma hiya, apakah yang dikatakan syurga dunia? Qal, maka dia jawab, innaha jannatul iman. Syurga dunia adalah syurga iman. Maknanya orang yang datang sembahyang, orang yang datang berkuliah, orang yang datang dengar kuliah, orang yang berpuasa, orang yang membaca Quran, orang yang beribadat, itu dipanggil berada dalam syurga dunia sebelum dibenarkan masuk ke dalam syurga akhirat. Anta fi dari amal, la fi dari jaza. Sekarang kamu berada di dalam tempat untuk kamu mencari amal.
mencari amal sebanyak mungkin, dan bukannya kamu berada di tempat yang menerima balasan. Kita tahu bahawa dunia merupakan tempat kita mencari bekalan, tempat kita beramal, tempat kita beribadat, manakala akhirat tempat kita menerima balasan. Hal yumkinu li talibin ay yakuna amamahu fi safi mawalih. Kita tengok macam mana pelajar kan, semasa dia belajar dia tidak mendapat kekayaan sebab dia belajar kan. Bal yakunul maq'adu khashaban lamma ya'khuz syahadatin yashtari baitan al-an yatana'am. Kita tengok seorang yang belajar bersungguh-sungguh, kemudian dia lepas habis belajar dia mendapat CJ kan. Lepas tu dia bekerja menjadi pegawai kan, gaji bulanan puluhan ribu. Dibandingkan dengan masa belajar, dia tidak ada duit yang banyak untuk dia nak berfoya-foya, untuk dia nak bersenang-senang. Tapi ketika mana dia bekerja kan, maka ketika itu dipanggil yatana'am, dia mendapat nikmat hasil daripada dia belajar bersungguh-sungguh. Nak cerita pada kitanya bahawa orang yang bersungguh-sungguh di dunia, bekerja keras, bersusah payah, maka di hari akhirat dia akan senang. Sebagaimana pelajar semasa waktu di sekolah, masa di universiti, dia belajar bersungguh-sungguh, dia membaca, mengulang kaji, dia berpenat lelah, maka selepas dia mendapat jawatan, dia bersenang-senang. Itu contoh kan. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, la budda min naqlil ihtimam ila al-akhirah. Kita kena pindahkan ihtimam, mengambil berat terhadap akhirat dibandingkan dengan dunia. Dan akhirat lebih utama. Sebab apa? Sebab dunia ni kita carilah sebanyak mungkin kesenangan dia, suatu hari nanti kita akan meninggalkannya selama-lamanya. Akhirat, kita mencari kesenangan akhirat, kita akan berada di sana buat selama-lamanya. Wallahu azza wa jalla ma jama'a ruknaini min arkanil aqidah kama jama'a al-iman billahi wal yawmil akhir. Kita tahu bahawa rukun iman ada 6 kan. Yang pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qada dan qadar. Daripada 6 rukun iman ini, Allah Subhanahu wa taala kepilkan, bahasa Kelantan kan, kepilkan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Contoh dia, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan jiran dia. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan tetamunya. Maknanya beriman kepada Allah secara automatik beriman kepada hari akhirat. Itu maksudnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan awil yasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah berkata yang baik sahaja ataupun dia diam. Okey. Wal hadaratul gharbiyyah bi akmaliha tattajihu ila jismil insan, tattajihu ila hayatihi dunya. Kita tengok teknologi barat ni, ketamadunan barat ni, dia lebih penting kepada luaran kan, berbanding dengan dalaman. Kalau kita tengok di mana, di Korea kan, seorang yang inginkan wajah yang cantik, wajah yang comel, ataupun dia nak supaya wajah dia ni sama dengan Michael Jackson kan, maka dia pergi ke tempat apa proses tu dengan bayaran yang mahal, menghabis dalam mencecah dalam harga 300,000 kan, kerana dia nak kepada cantik, comel kan. Sedangkan dalaman dia kosong kan. Sebab kita tengok, walaupun artis tu dengan kayanya, dengan mewahnya, dengan comelnya, tapi ramai yang bunuh diri sebab dalaman dia kosong. Lakin al-Islam yattajihu ila an-nafsi liyus'idaha ila abadil abidin. Tetapi Islam mengarahkan pada panggil apa, jiwa ni, mengambil berat tentang jiwa, tentang roh, tentang dalaman, untuk membahagiakannya selama-lamanya kan. Maknanya bila kita berada di akhirat nanti, yang pentingnya adalah roh kita tu, roh tu dijaga dengan baik,
jiwa kita dijaga dengan baik, dalam kita dijaga dengan baik. Wal farqu kabirun baina salawatin taqdiha fi muta'atin wa baina an takuna sa'idan bi rabbika fayatiyaka malakul maut wa anta as'adun nasi bi hadzal liqa. Dibandingkan dengan mereka yang seronok dengan kemewahan dunia, dia menjadi orang yang kaya raya, mempunyai aset yang berbilion ringgit kan, contoh kan. Tapi dibandingkan dengan orang yang bahagia di sisi Tuhannya, jauh beza. Sebab orang yang bahagia dengan dunia ni, apabila dia meninggal dunia, dia tak akan bahagia sebab tidak ada iman. Tapi orang yang bahagia dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, selepas dia meninggal dunia, kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang selama-lamanya. Fayatiyaka malakul mauti wa anta as'adun nasi bihadzal liqa. Dia kata yang penting kepada kita adalah bagaimana kita mati. Bagaimana kita mati kan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa innama yub'atsul 'abdu innama bu'isal 'abdu kama qala. Maknanya seseorang itu dibangkitkan sebagaimana ketika mana dia mati. Maknanya ketika mana dia mati dalam keadaan yang beriman, maka dibangkitkan dalam keadaan yang macam itulah. Sekiranya ketika mati itu dalam keadaan yang su'ul khatimah, maka dibangkitkan macam itulah. Maknanya penting kepada kita adalah bagaimana kita masa mati itu yang paling penting kan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan kamu ni orang-orang yang Islam. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inna auladana amanatun indana. Sesungguhnya anak-anak kita merupakan amanah kan. Orang yang dapat anak memang seronok, memang suka kan. Bagaimana kita lihat perasaan sayang kepada anak, perasaan kasih kepada anak, suatu perasaan yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada jiwa seseorang. Dapat anak, ya Allah ya Tuhanku, memang sayang betul kepada anak kan. Tapi dengan ingat, anak yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita ni, ia merupakan amanah kepada kita. Kalau kita pandai didik mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang faham agama, anak-anak yang jujur, maka kita mendapat nikmat. Sebaliknya, kalau kita tidak dapat membentuk anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, maka yang menanti kita adalah bala kan. Wahabahallahu ta'ala lana, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada kita. Bagaimana kita tengok ada orang tu dia mempunyai anak yang ramai kan, belasan orang. Ada orang 5, ada orang dapat anak 7, ada orang dapat anak 3, ada orang dapat anak seorang kan. Mana pelbagai. Wa kam natamanna jami'an ayyakunu salihin. Dan kita memang mengharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Wa an yuwaffiqahumullahu fi hayatihim ad-diniyah wa dunyawiyah. Dan memang di kalangan kita ni memang kita mengharapkan supaya anak-anak kita ni berjaya dunia dan berjaya akhirat. Kita tak nak dunia sahaja berjaya tapi akhirat tak berjaya. Kita nak kedua-duanya, berjaya dunia dan berjaya akhirat. Untuk mendapat kedua-duanya, kejayaan dunia dan akhirat, kita kena bagi ilmu dunia kepada mereka dan kita kena bagi ilmu akhirat kepada mereka. Bagaimana kita lihat pada hari ini, ramai di kalangan remaja-remaja ni yang rosak akhlak, yang tak semayang, yang isap rokok, dadah dan sebagainya, kerana si ayahnya tak cakna, tak mengambil berat terhadap pendidikan anak-anak berkaitan dengan agama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in, semua kamu adalah pemimpin kan. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, semua kamu akan ditanya terhadap orang yang dipimpin. Maknanya kita ada 7 orang anak kan. Ketujuh 7 orang anak ni akan disoal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kamu membentuk mereka? Adakah kamu membentuk menjadi orang-orang yang faham agama ataupun orang yang inginkan dunia semata-mata? Jadi penting kepada kita mendidik anak-anak dengan didikan agama. Wa auladuna sawfa nus'alu anhum, semua anak-anak kita 7 orang ni ataupun beberapa orang akan ditanya di hari akhirat bagaimana kita membentuk mereka.
Wa tazakkar du'a al-mu'min. Kita tengok macam mana doa seorang mukmin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami isteri-isteri kami dan zuriat keturunan kami qurrata ayun. Qurrata ayun ni macam dipanggil penyejuk mata hati. Bayangkan si ayahnya orang yang soleh, si isterinya seorang wanita yang solehah, anak-anak kesemuanya soleh belaka. Memang bayangkan kalau anak kita tu berjaya menghafal 30 juzuk Al-Quran, tiba-tiba dalam pertandingan dia mendapat juara, mengalir air mata si ayah dan si ibu kan. Itu dipanggil qurrata ayun. Dipanggil air mata tu, dipanggil air mata yang air mata dingin yang keluar kerana gembira. Itu dipanggil qurratu ayun. Qurratu ayun mana dia penyejuk mata hati. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Suami seorang yang bertakwa, isteri seorang yang bertakwa, dan anak-anak keseluruhannya adalah anak-anak yang bertakwa. Kita tahu macam mana kadang-kadang dok, maknanya pembahagian harta pusaka pun adik-beradik boleh bantu kerana tidak ada didikan agama. Jadi agama sebenarnya sepatutnya menjadi pemacu kepada mereka, panduan hidup kepada mereka kan. Walah berjaya. Wal qaulul masyhur, ada kata-kata yang masyhur, la'ibu auladakum sab'an wa adibuhum sab'an wa sahibuhum sab'an. La'ibu auladakum sab'an, bergurau sendalah dengan anak-anak kamu semasa 7 tahun yang pertama. Daripada mula lahir sampai 7 tahun tu kamu nak gurau, kamu nak berlembut, kamu nak apa-apa masa 7 tahun yang pertama. Wa adibuhum sab'an, 7 tahun yang kedua dipanggil sinul murahaqah, dipanggil remaja. Di peringkat remaja ni peringkat yang paling penting. Kalau kita berjaya membentuk anak-anak kita semasa remaja ni menjadi anak-anak yang patuh kepada agama, maka berjayalah selepas itu. Tapi semasa remaja kita biarkan mereka ini tak cara kepada mereka nak kawan dengan siapa, nak buat gapo. Percayalah, selepas mereka berumur 15 tahun, mereka ada tuju mereka masing-masing. Jadi maknanya wa'adibuhum sab'an, 7 tahun yang kedua daripada umur 8 tahun sampai umur 15 tahun ni memang kita kena dititik beratkan pendidikan agama. Wasahibuhum sab'an, 7 tahun yang ketiga sampai umur 21 tu kita boleh berkawan dengan mereka. Selepas umur 21 mereka sudah pun ada tuju. Kalau kita berjaya membentuk mereka daripada kecil kan, sampai umur 15 dengan didikan agama yang kita nak, percayalah selepas mereka berumur 21 mereka akan mengikut acuan yang kita didik mereka selama ini. Tapi kalau pada kecil lagi kita biarkan mereka tak cara mereka berkawan dengan siapa, pergi ke mana kita tak tahu, buat ni, selepas umur 21 tahun memang kita tak boleh nak kawal mereka. Macam bagi saya sendiri, alhamdulillah saya ada 7 orang anak, 6 lelaki 1 perempuan. Setakat ini 5 orang dah ke Mesir, 2 orang lagi masih lagi sekolah menengah dan akan ke Mesir juga, supaya mereka itu mendapat didikan agama. Sebab kita takut di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kita, apa yang kamu buat terhadap anak-anak kamu. Okey. Wal na'lam anna auladana fi hajatin li umurin katsirah. Dan kita kena tahu bahawa anak-anak kita ni perlu kepada tunjuk ajar kita. Kena tunjuk ajar benda yang banyakan. Antum an-namazuj li auladikum. Kamu merupakan tauladan yang baik kepada anak-anak kamu. Apa yang kamu buat, itulah yang anak-anak kamu akan buat. Wa tazakkaru qawla Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kalian kena ingatlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min salas. Apabila seseorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Yang pertama Nabi kata sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua wa ilmun yuntafa'u bihi, kita ada ilmu, kita mengajar orang. Wa waladun salihun yad'u lahu, kita ada anak, kita didik anak-anak menjadi anak yang soleh. Maka kita mati, anak-anak mendoakan kebaikan untuk kita. Bayangkan kita ada anak 5 orang kan?
pada setiap kali waktu lepas sembahyang mereka berdoa, Allahumma ghfirli wa liwalidayya, wahai Tuhanku, ampunkanlah saya dan ampunkanlah kedua ibu bapa saya. Kita yang berada dalam kubur tu tahu doa mereka. 5 orang anak mendoakan kebaikan untuk kita untuk 5 kali sehari semalam. Kita yang berada dalam kubur tu gembira sangat, terlalu gembira. Tapi kalau anak-anak kita ni 5 orang tak pakar kan, maknanya tak ada didikan agama, tak tahu ada tujuan sebenar, kita dalam kubur terseksa sangat. Falyakun hadafuna an naj'ala min auladina afradan salihin. Maka jadikanlah matlamat kita ni menjadikan anak-anak kita anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang faham agama. Wa mimma la syakka fihi, suatu perkara yang tidak dapat dinafikan, anna tarbiyatal ibni 'ala as-salati faridatun syar'iyyatun. Mendidik anak-anak berkenaan dengan sembahyang 5 waktu ni merupakan satu benda yang wajib kepada kita. Li'idadil fardis salih, untuk kita menyediakan dipanggil apa, individu yang baik. Wal usratis salihah, keluarga yang baik. Wal mujtama' as-salih, dan masyarakat yang baik. Jadi kalaulah semua keluarga ni dapat membentuk anak-anak yang baik, dia akan melahirkan individu yang baik, dapat melahirkan keluarga yang baik, dapat membentuk masyarakat yang baik kan. Sebab tu Allah Ta'ala kata wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wat-tayyibatu lit-tayyibin, wanita yang baik pasangan dia lelaki yang baik, lelaki yang baik pasangan dia wanita yang baik. Sebab itulah untuk membentuk anak-anak yang baik, dia kena pilih wanita yang salihah untuk dijadikan sebagai isteri. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fasfar bizatiddin taribat yadaka. Fasfar bizatiddin, pilihlah wanita yang beragama. Kan, nak berkahwin tu kan, bukan pilihlah wanita yang cantik, bukan kan. Pilihlah wanita yang beragama, taribat yadak, niscaya kamu akan senang lenang. Jadi nak jadikan anak-anak yang soleh ni, kenalah pasangan hidup yang salihah. Kaifa nurabbi auladana 'ala salati, bagaimana kita nak bentuk anak-anak kita supaya mereka ini tak tinggal sembahyang. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, suruhlah ke ahli keluarga kamu sembahyang dan bersabarlah dengannya. Makna sembahyang ni bukan satu benda yang payah, bukanlah satu benda yang mudah sembahyang ni. Kita tengok kan, yang kita boleh sembahyang ni kenapa? Kerana ayah kita dahulunya memang dilatih kita sembahyang sejak daripada umur kecil lagi kan, besar dalam keadaan sembahyang. Orang yang tak diajar sembahyang daripada kecil, memang sembahyang itu satu benda yang sukar. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, sembahyang memang satu benda yang sukar kecuali bagi mereka yang khusyuk. Kita ni sembahyang ni kerana kita dah biasa sembahyang. Bagi mereka yang tak sembahyang, memang sembahyang merupakan satu benda yang payah. Ayuhal ikhwatul a'izza, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, nahnu na'lamu jami'an makanatus salati fil Islam. Kita semua tahu kedudukan sembahyang dalam agama. Fa min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat qurratu aini fis salati, dijadikan penyejuk mata hatiku dalam sembahyang. Apa yang kita alami sekarang? Kita sembahyang maghrib kan, lepas sembahyang ya Allah jiwa kita tenang. Kita sembahyang isyak nanti kan, lepas sembahyang jiwa kita tenang. Waju'ilat qurratu aini fis salati, dijadikan penyejuk mata hatiku dalam sembahyang. Memang sembahyang ini memang membentuk peribadi yang baik kan. Bayangkan kalau manusia itu tak sembahyang, memang kita tengok akhlak dia akhlak yang memang tak baik. Okey, yatabayyanu lana, jelaslah kepada kita bahawa anna ra'sal amri al-islamu,
kepala kepada segala sesuatu adalah Islam. Wa amudahu salatu, tiang kepada Islam adalah sembahyang. Wa wasiyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam inda al-wafati wa hiya wasiyatun min ummati kulliha as-salata as-salata. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat ketika mana Nabi nak menghembuskan nafas yang terakhir, Nabi menyebut as-salata as-salata, sembahyang sembahyang. Sebab apa Nabi sebut macam tu? Kerana sembahyang ni bukan satu benda yang mudah. Bukan satu benda yang mudah. Bayangkan seorang yang sihat sembahyang, sakit tak sembahyang. Sihat sembahyang, musafir tak sembahyang. Sihat sembahyang, ada masalah sikit tak sembahyang. Itu masalah. Jadi maknanya Nabi kata as-salata as-salata, sembahyang sembahyang. Lizalika, oleh sebab itulah yajibu an na'lama, kita wajib mengetahui anna ta'wid at-tifli 'ala as-salati hadafun hayawiyyun fi at-tarbiyati al-imaniyyati lit-tifli. Membiasakan anak-anak kita dengan sembahyang 5 waktu ni merupakan matlamat kepada pendidikan agama terhadap anak-anak. Memang kita wajib mengajar mereka sembahyang sejak daripada kecil lagi. Wa tazakkar bi anna at-tufulata hiya marhalatu i'dad wa tadrib wa ta'wid. Anak-anak yang kecil ni, umur 5 tahun, umur 6 tahun, umur 7 tahun merupakan peringkat penyediaan, peringkat latihan, peringkat membiasakan. Usulan ila marhalat at-taklif indal bulugh fayashalu 'ala at-tifli ada'ul wajibat wal fara'id. Tujuan kita ajar mereka daripada kecil lagi ni supaya apabila mereka dah sampai umur nanti, memudahkan mereka mengerjakan sembahyang 5 waktu, kan? Maknanya kalau tak lagi kita tak sembahyang, memang kita tak rasa sedap. Itu yang kita nak, kan? Tapi kalau orang tak sembahyang daripada awal lagi, bagi dia memang sembahyang ni satu benda yang payah, kan? Sembahyang tu payah, kan? Okey. Wa yatazakkar al-aba'u anna salat al-jama'ati bil masjid hiya al-afdal. Dan para bapa dia kena ingat bahawa sembahyang ni hendaklah ditunaikan di masjid sebagai 5 waktu ni. Kerana itulah yang paling utama, kerana itulah yang paling afdal, kan? Wa ma'azalika faqad talabana Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ada'in nawafili wal mustahabbati fil manzil. Tapi walau bagaimanapun kat rumah kita ni kena ada juga sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang sunat. Okey, sembahyang fardu di masjid, sembahyang sunat di rumah. Sembahyang sunat duhanya, sembahyang sunat sembahyang sunat tahajudnya, sembahyang sunat witirnya, sembahyang sunat mutlaknya, sembahyang sunat taubatnya. Dan kalau rumah kita dekat, sembahyang rawatib pun di rumah, merawati, maknanya nak cerita pada kita yang bahawa jangan jadikan rumah kamu sebagai kubur. Kubur maknanya rumah tak ada gapo-gapo. Kat rumah lah kita kena baca Quran, kat rumah lah kita kena sembahyang sunat. Okey. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi", apabila seseorang di kalangan kamu selesai menunaikan sembahyang di masjidnya, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, maka jadikanlah rumahnya itu ada bahagian daripada sembahyang sunat. Okey, kan? Fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan, kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang sembahyang sunat di rumah itu suatu benda yang baik. Yang mana kebaikan kita tunaikan sembahyang sunat di rumah. Maknanya dekat rumah kena ada tempat sembahyang sunat. Okey. Fa hinama yartiflu walidah wa walidatah yusalliyani fa innahu sawfa yuqalliduhum. Jadi anak-anak kita tengok kita sembahyang, anak-anak pun akan ikut kita, anak-anak yang kecil, kan? Abna'u marhalatin ma qabla as-sabi'ah. Okey, anak-anak kita yang berumur sebelum 7 tahun. Wa ya marhalatul i'dadi lis-salati, dia merupakan peringkat penyediaan untuk sembahyang. Wa tashmalu merangkumi ta'limut tifli ba'd ahkamit taharatil basitah. Kita mengajar bagaimana bersuci, macam mana basuh berak, macam mana basuh kecing, macam mana nak cuci pakaian yang terkena najis, benda-benda yang basic yang kita kena ajar umur yang
budak-budak yang umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Yang kedua, ta'limut tiflil fatihata wa ba'da qisari suwari isti'adadan lis-solah. Kita mengajar anak-anak kita ni Al-Fatihah, kemudian surah-surah pendek. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, wal 'asri, inna a'tayna, kan. Baru kita tengok di tadika semacam pasti ke ataupun tadika kemas sekalipun, memang anak-anak kita umur 5 tahun, 6 tahun di tadika tu memang diajar menghafaz surah-surah pendek, kan, sebagai penyediaan sebagai untuk kita nak ajar mereka sembahyang. Yang ketiga, ta'limuhul wudu'a wa tadribuhu ala zalika amaliyan kama kana sahabatu ridwanullahi alaihim yaf'alu ma'abnaihim. Jadi kita mengajar anak kita ni cara berwuduk yang betul. Mana basuh muka macam mana, basuh tangan macam mana, sapu kepala macam mana, sapu telinga macam mana, basuh kaki macam mana. Jadi kita ajar anak kita ni mengambil wuduk dengan betul sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Wa qabaila as-sabi'ati nabda'u bi ta'limihi as-salata. Umur dalam 6 tahun lebih nak masuk 7 tahun, kita mula mengajar mereka sembahyang. Wa tasdi'ahu wa tasdi'ihi ala an yusalli fardan aw aksar yawmiyan misal salati subhi qabla az-zahab ila ar-rawdah aw ila al-madrasah. Kita ajar mereka yang umur 6 tahun ni kita ajar mereka sembahyang 1 waktu ke 2 waktu ke, tak perlu 5 waktu, sebab dia masih lagi kecil, kan. Sebab tu macam di tadika kan, dia ajar sembahyang, hari ni sembahyang Zuhur, besok sembahyang Asar, lusa sembahyang Maghrib, hari Rabu sembahyang Isya, hari Khamis sembahyang Subuh. Mana satu hari satu waktu, mana kita ajar mereka bukan mana 5 waktu tu, sebab dia masih lagi umur 5 tahun 6 tahun, kan. Wala nutalibuhu bil faraidil khams jumlatan wahidah qabla sini sabi'ah. Jadi maknanya sebelum mereka masuk umur 7 tahun, kita tak perlu suruh mereka menunaikan sembahyang cukup 5 waktu, tak, maknanya 1 waktu ataupun 2 waktu. Wa tazakkar aidan, dan yang paling penting juga dia kata ahamiyatu istihabi at-tifli ila salatil jum'ah ba'da an tu'allimahu adaba al-masjid fayaqtadu at-tiflu ala iqamati hadhihi sya'air. Kita juga boleh mengajar anak-anak kita yang umur 6 tahun, 7 tahun ke masjid untuk menunaikan sembahyang Jumaat, dengan syarat kita ajar mereka, latih mereka jangan bising. Kan? Tapi kita tengok anak-anak yang berumur 7 tahun ke bawah ke sekolah rendah ni, memang datang masjid hari Jumaat buat bising. Sebab apa? Sebab mak ayahnya tak ajar, kan. Sepatut kita kena wayak lah, kan, pergi masjid duduk diam, jangan bising, kan. Satu lagi benda yang nak ceritanya, anak-anak yang tak sunat lagi, kan, tiba-tiba sentuhan kita, kan, batal ke sembahyang kita? Tak, kan. Jangan kata batal. Maknanya Islam tak suruh pesapa kostara tu, kan. Tak batal. Maknanya kalau sentuh anak-anak yang tak sunat lagi tu, tak, maknanya kita dah ajar mereka dah cara basuh macam mana, kan. Basuh je dah, kan, kencing tu, kan. Jadi kalau sentuhan kita tak apa, tak ada masalah, ya. Jadi kita bawa ke masjid memang suatu benda yang baik, yang bagus, tapi dengan syarat kita kena ajar anak kita supaya jangan buat bising. Marhalatun ma baina as-sabi'ah ila al-'ashrah. Peringkat umur mereka di antara 7 tahun sampai 10 tahun. Fa fil hadis syarif ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin. Suruhlah anak-anak kamu sembahyang ketika mana mereka berumur 7 tahun. Masa umur 7 tahun tu dah kena ajar sembahyang 5 waktu. Watribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Umur 10 tahun tak sembahyang lagi, boleh pukul, tapi jangan pukul sampai cedera. Punyalah ketakat rotan, penyakan. Jangan. Mana pukul sekadar merik, maknanya biar dia rasa kalau tak sembahyang kena pukul. Pukul yang rasalah juga, tapi jangan sampai mencederakan. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan anak lelaki dengan anak perempuan
tempat tidur kan. Sebab itulah kita nak buat rumah ni kena ada 3 bilik kan. Yang pertama bilik suami isteri, yang kedua bilik anak-anak lelaki, yang ketiga bilik anak-anak perempuan. Kalau ada modal lebih, tambah lagi bilik. Sebab tamu mari kan, takkan nak tidur ruang tamu kan. Maknanya itulah yang Islam ajar. Jadi maknanya kita sekiranya kita dapat membentuk kita sebagai insan yang soleh, membentuk isteri yang salihah, membentuk anak-anak yang soleh, kita merupakan keluarga yang paling bahagia, dan di hari akhirat kita akan bertemu kembali dengan anak-anak kita dan dengan isteri-isteri kita. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat pada malam ini adalah kita nak supaya kita menjadi insan yang ke syurga, dengan syarat kita kena masuk ke syurga yang pertama dahulu, iaitulah syurga iman di dunia kita, anak-anak kita dan juga isteri kita. Barulah di hari akhirat kita akan dapat masuk ke dalam syurga akhirat. Jadi aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.